Okey, hari ini kita akan mengeksperimen untuk mengkaji pencernaan kanji, protein dan lipid dalam sampel makanan. Kita dapat 3 enzim yang akan kita kaji. Okey, yang pertama, kita pergi kepada hipotesis yang pertama. Okey, cikgu nak fokus kepada 2 enzim sahaja. Hipotesis pertama, enzim amylase menghidrolisis kanji kepada gula penurun, dan hipotesis kedua, enzim pepsin menghidrolisiskan protein dalam ampaian albumin kepada kanji. Okey, kita pergi kepada bahan. Larutan amylase 0.5%, ampaian kanji 1%, larutan iodin, larutan benedik dan air suling. Radas pula tungku kaki 3, penunuh Bunsen, kasar dawai, bika 500 ml, pemegang tabung uji, jam randik, tabung uji, penitis, rot kaca dan termometer. Ini pula ialah bahan dan radas untuk mengkaji pencernaan protein dalam sampel makanan, iaitu ampaian albumin, larutan pepsin 1%, air suling, asid hidroklorik cair 0.1 mol, radas tabung uji, silinder penyukat, bika 500 ml, kukus air, penitis termometer dan juga jam randik. Kita pergi kepada eksperimen 1, 2 tabung uji kita labelkan sebagai A dan B. Okey, kedua-dua tabung uji ini kita letakkan dengan 3 ml ampaian kanji 1%. Okey, untuk tabung uji A dan tabung uji B, dua-dua kita letak ampaian kanji 1% sebanyak 3 ml. Okey ya. Okey, itu kita letak ampaian kanji. Okey, kemudian tabung uji A, kita ambil yang telah kita tambahkan lagi dengan 3 ml larutan amylase 0.5%. Okey, untuk tabung uji A, kita tambahkan dengan 3 ml larutan amylase 0.5%. Okey, untuk tabung uji B pula, kita letakkan dengan 3 ml air suling. Okey. Okey, perhatikan betul-betul ya, itu tabung uji A yang kita telah letakkan dengan ampaian kanji dan juga enzim amylase 0.5%. Manakala B kita letakkan ampaian kanji dan air suling sahaja. Okey ya, ni tabung uji B. Tabung uji B, ampaian kanji dan 3 ml air suling. Lambat sikit pergerakan dia. Okey, B kita tambahkan dengan air suling. Okey, mula-mula tadi kita letak ampaian kanji, kemudian kita letakkan dengan air suling.
Okey, setelah selesai kedua-dua tabung uji A dan B, kita letakkan ke dalam kukus air yang bersuhu 37 darjah Celsius selama 5 minit. Kenapa 37 darjah Celsius? Kerana suhu optimum untuk enzim amylase bertindak balas adalah pada suhu badan iaitu 37 darjah Celsius. Okey. Okey, jangan lupa setkan jam rendik kerana kita perlukan uji kaji kita selama lebih kurang 10 minit. Okey, langkah 4 selepas 10 minit, 2 ml larutan dikeluarkan dari tabung uji A dan dimasukkan ke dalam tabung uji yang berlainan, kemudian ditambahkan dengan 3 titis larutan Benedict. Langkah 5, Langkah 5, kita tambahkan 2 titis larutan iodin ke dalam baki yang tadi tu dalam tabung uji A dan tabung uji B. Okey, untuk buat ujian iodin. Maksudnya ada dua ujian iodin dan ujian Benedict. Okey, kita nak pergi kepada eksperimen kita yang kedua iaitu mengkaji pencernaan protein dalam sampel makanan. Eksperimen protein dan lipid menggunakan kaedah yang sama. Jadi video ini kita boleh ulanglah video untuk buat kanji. Kita pergi kepada kaedah eksperimen. Langkah yang pertama, kita perlukan dua tabung uji yang kita labelkan A dan B. A, kita perlukan 5 ml ampayan albumin tambah dengan 1 ml asid hidroklorik dan 1 ml larutan pepsin 1%. Manakala tabung uji B, kita letak 5 ml ampayan albumin, 1 ml asid hidroklorik dan 1 ml air suling sahaja. Ini adalah hasil eksperimen di mana kedua-dua larutan ini asalnya adalah keruh. Albumin tu adalah putih telur kan. Okey, A pada asalnya dia keruh dan selepas 20 minit dia menjadi jernih. Tetapi dalam tabung uji B mulanya keruh tapi selepas 20 minit tiada perubahan, dia kekal keruh. Yang ni pula adalah ujian phenolphthalein, tapi yang ni cikgu tak nak fokuskan. Okey, kita terus kepada keputusan ya. Untuk eksperimen protein, kita tengok dalam tabung uji yang ketiga, pepsin iaitu enzim, ada asid hidroklorik dan juga larutan albumin. Dia menjadi keruh dan akhirnya dia akan menjadi jernih. Okey, kenapa dia jadi jernih? Kerana enzim pepsin telah menghidrolisis ampayan albumin.